اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada malam ini bersama berbincang kita dalam surah Yasin, insya-Allah. Kita nak mulakan malam ini dengan membaca dahulu surah Yasin ayat ayat 32 hingga ayat 35, insya-Allah. Pada muka surat 442 surah Yasin, surah yang ke 36 ayat 32 hingga ayat yang ke 35. Jaya ada? Alhamdulillah ada, nampak tu. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Jaya sihat ke? Sihat Ustaz, minta maaf lah saya Baru balik. hilang dari radar Ustaz. Apa? Khair insya-Allah. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Terjemahan 332. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya di bawah hadir untuk menerima balasan. Dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripada bijian-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan di tangan mereka. Maka patutkah mereka tidak bersyukur? Baik. Saya melihat sebelum ini Allah mengajak musyrikin Mekah ketika itu untuk menggunakan penglihatan dan juga pengetahuan yang Allah kurniakan kepada mereka agar mereka melihat umat-umat yang terdahulu daripada mereka. Nak jumpa sebahagian daripada mereka, umat-umat terdahulu itu,
nak jumpa memang tak ada dah kan, kerana ada yang Allah binasakan. Maksudnya bila Allah sebut Allah binasakan keseluruhannya, tak ada tersisa pun daripada mereka itu keturunan, habis dah semua, dan kaum itu dimusnahkan kesemuanya. Maka Allah suruh melihat apa kesan peninggalan yang masih ada ataupun cerita-cerita yang didengari daripada zaman ke zaman yang dibawa berkaitan dengan orang-orang yang terdahulu. Dan Allah sebutkan orang-orang yang terdahulu itu, mereka adalah orang yang lebih kuat fizikalnya, lebih cerdik, lebih kaya, lebih berkuasa, lebih besar pengaruhnya. Akan tetapi mereka setelah dimusnahkan oleh Allah, pertama mereka dimusnahkan juga oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, tak boleh nak buat apa, tak boleh nak lawan. Dan yang kedua, mereka setelah dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, mereka tidak kembali lagi ke dunia. Maksudnya tidak tak boleh buatlah apa-apa pun dengan kecerdikan akal fikiran yang ada, dengan banyaknya harta yang ada, dengan pengaruh yang ada, carilah mana-mana pakar pun nak mengembalikan orang yang terdahulu yang telah mati hidup balik, itu perkara yang tidak mungkin akan berlaku. Dan setiap daripada makhluk nanti akan dihimpunkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan pada ayat yang ke-32, wa in kullun maksudnya setiap satu, lamma jami'ul ladaina muhdarun, akan hadir di sisi Allah nanti, dihimpunkan semuanya. Muhdarun maksudnya orang-orang yang hadir, tidak ada yang boleh escape daripada hadir. Kalau ke sekolah ataupun nak ke pejabat kan, boleh ada hari yang tidak hadir, boleh minta MC, boleh beri surat tunjuk sebab. Akan tapi kehadiran ini adalah kehadiran yang wajib, sya'a am aba, suka ataupun tidak, secara rela ataupun terpaksa, ya, kehadirannya adalah wajib. Apapun keadaan seseorang itu, dia wajib hadir, tidak ada alasan, tidak ada excuse yang boleh diminta. Kenapa Allah sebutkan setiap makhluk itu nanti akan hadir di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kerana manusia ketika di dunia dalam nak menjalankan perintah Allah itu banyak memberi alasan, banyak memberi alasan. Dan bahkan nanti hatta sampai di hadapan Allah pun akan tetap memberi alasan. Cuma hadir tu kena datang, tak boleh tak hadir, kena datang. Kan? Nak bagi alasan, tak bagi alasan, datang dulu. Itu cerita yang kemudian nak bagi alasan apa dan sebagainya. Maka bila sebut seseorang itu perlu hadir, maka dia adalah satu situasi yang tidak ada lagi peluang untuk seseorang itu lari, mengelak, tak ada dah. Dia memang kena hadir. Dia akan dihadirkan. Muhdarun ni orang-orang yang dihadirkan. Muhdar, dihadirkan, bukan orang-orang yang hadir. Orang-orang yang hadir namanya muhdirun. Dot tu barisnya bawah. Kalau dot tu barisnya bawah, maksudnya orang-orang yang hadir. Tetapi di sini Allah gunakan muhdarun, maksudnya orang-orang yang dihadirkan, dipaksa untuk hadir, suka ataupun tidak. Maka dia bukan lagi satu pilihan. So bila dah hadir, nak tak nak kena apa? Kena menghadapilah kan, apa pun situasi pada hari itu. Kalau tidak, sudah tentu ramai akan minta minta excuse. Dan kehadiran ini kalau tidak diwajibkan, sudah tentulah kan, perkara yang lain semua nanti ke depan itu tidak akan boleh nak berjalan. Majlis akan terganggu. Maka manusia akan dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti di tempat perbicaraan itu, sama ada dia suka ataupun tidak. Maka ini satu situasi yang tidak ada
jalan keluar, tidak ada keuzuran yang boleh diminta. Maka kalau kita nak kena hadir satu meeting yang memang kita dah tak boleh lari dah, tak boleh escape dah. So, apa yang kita kena buat? Sudah tentu nak tak nak, suka ataupun tidak, kena prepare apa nanti nak present kat dalam meeting tu. Sebab kalau boleh elak, kita akan elak. So, bila elak, kita mudahlah tak payah nak present, kan? Tapi sebab kita terpaksa dihadirkan juga, so nak tak nak, kan? Kena apa? Kena prepare lah. Sebab alam dah memang kena hadir, dah tak boleh nak buat apa. Maka yang Allah nak minta ialah agar manusia itu sedar bahawa dia akan dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla di satu tempat yang kalau diberi pilihan dia mungkin tak nak hadir. Tapi ini tidak ada pilihan yang diberikan. Maka pilihan yang tinggal kepada manusia adalah untuk buat persiapan nanti nak present apa. Dah tak boleh lari dalam meeting tu, so nak tak nak sekarang ni buat je lah persiapan sebaik mungkin untuk nanti nak present. Kalau boleh pilih untuk hadir dan tak hadir, senanglah. Tapi sekarang ni nak tak nak kena hadir, so meeting tu nanti kena present. Jadi hanya ada satu sahaja pilihan kita, iaitu kena prepare untuk nanti nak present. Dan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, manusia itu kan, situasinya Allah sebutkan pada penghujung surah yang ke-19, surah Maryam, ayat 94 dan juga ayat yang ke-95. Kita lihat surah 19 ayat 94, ayat 95 pada muka surat 311. Muka surat 311. Surah Maryam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. 94. Demi sesungguhnya Allah telah mengira mereka dengan pengetahuannya serta menghitung mereka satu persatu, dan mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan seorang diri. Maka masing-masing akan datang menghadap Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dalam keadaan seorang diri. Begitu yang Allah sebutkan juga pada ayat yang lain, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan demi sesungguhnya kamu akan datang kepada kami dalam keadaan bersendirian sebagaimana awal penciptaan kamu dulu, berseorangan. Dia akan wajib hadir, dan hadir itu dalam keadaan berseorangan. Walaupun dia adalah tempat perhimpunan, ramai yang akan ada, sangat ramai yang akan ada, tapi ketika itu setiap orang akan hal sendiri-sendiri. Dia dah tak sempat nak ambil tahu hal orang lain, bahkan dia tak kisah pun hal orang lain, dia hanya kisahkan tentang diri dia sahaja. Maka sebab itu Allah sebut setiap orang akan datang menghadap Allah dalam keadaan bersendirian. Tak ada bawa power, tak ada bawa jawatan, tak ada bawa harta ataupun anak-anak. Datang bersendirian, hadir pada tempat perbicaraan. Ayat yang ke-33. Allah sebutkan, dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati kami hidupkan ia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripada biji-bijian itu mereka makan.
Allah cerita tentang mati, kemudian semua akan dihimpunkan nanti. Tiba-tiba Allah sebut tentang apa? Tentang dalil ataupun tanda untuk mereka. Wa ayatul lahum, dan dalil yang terang untuk mereka. Mereka ini balik kepada siapa? Pada konteks saya ini balik kepada musyrikin Mekah. Kerana ceritanya tentang musyrikin Mekah. Selepas daripada itu, mereka itu kembali kepada kita semua. Maka perkataan yang Allah gunakan di sini, perkataannya adalah ayah. Ini kita biasa gunalah kan, terjemahan bahasa kita pun kita guna terjemahannya ayat kan. Kita biasa guna terjemahannya ayat. Contoh saya bawa sikit. Ayat. Ini yang kita sebut sebagai ayat Quran, ayat-ayat. Nah, itu adalah ayat Quran. Wa ayatul lahum, dan ayat bagi mereka. Ayat apa? Ayat ini juga bermakna apa? Tanda. Dan di sini diletakkan dalil. Dalil maksudnya apa? Bukti. Bukti. Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian, kesyukuran itu adalah hak milik mutlak Rabb, Tuhan Al-Alamin, sekalian alam. Maka perkataan Al-Alamin itu maksudnya alam, maksudnya sekalian alam. Alam ni alam yang kita berada padanya. Alam juga daripada Al-Alamin itu, perkataan alam, alamun bahasa Arabnya, ia juga membawa maksud bendera. Membawa maksud bendera. So bendera gunanya untuk apa? Bendera gunanya untuk memberitahu sesuatu. Bendera adalah sebagai tanda. Kan kalau kita nampak bendera Malaysia, seorang tahu, oh ini tempat ni Malaysia yang punya, ada orang yang punya. So itu tanda diletakkan bendera. Ini jajahan dia. Sebab itu bendera adalah tanda yang penting dalam peperangan. Dalam peperangan akan ditugaskan seorang khas untuk pegang bendera. Disebut sebagai panji, kan? Panji perang. Bendera tu tak boleh lepas. Jadilah apa pun, bendera itu tak boleh dilepaskan. Sebab itu tanda pasukan itu masih lagi on fight. Tengah bersedia untuk nak berlawan, belum lagi menyerah kalah. Sebab itu dalam satu perangan seorang sahabat yang pegang, kan, dia pegang bendera itu, tangannya dipotong, dia pegang tangan sebelah lagi, dia potong, dia kepit dekat ketiak dia, kan, dia terus pegang, dia libas dengan pedang. Akhirnya dia dah tak boleh diserahkan kepada orang lain, dan dia pun luka parah teruk lah, kan. Kenapa? Pegang bendera je. Apa pun jadi bendera tu dia memang tak lepas. Maka Allah sebut di awal surah Al-Fatihah, memperkenalkan dirinya. Allah sebut Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Maka alam ini adalah tanda, bendera kepada wujudnya apa? Wujudnya kerajaan. Ada hak milik. Dia bukannya satu tempat yang tiada hak milik, satu tempat yang tiada penguasa yang memerintah di situ, tak. Dia ada alam, ada bendera. So bila dah tertegaknya bendera, maksudnya ada kerajaan, maksudnya ada raja, dan ada pemerintah di situ. Maka bumi namanya alam, kita namakan alam, dan ini adalah tanda, bendera, menunjukkan apa? Ada bumi ini ada tuan empunya. Ada tuan empunya. Ada bumi ini ada pemerintahnya. Sebab itu namanya alam. Ini dimasukkan juga dengan bendera. Dan bendera ini adalah sebagai satu apa? Sebagai satu tanda kewujudan Allah Azza wa Jalla. Itu namakan sebagai alam. Maka dalam ayat ini Allah gunakan wa ayah.
dan sebagai satu bukti tanda Allah itu ada. Maka Allah letakkan sebuah ayat. Maka dia menerangkan pada ayat Rabbil Alamin. Awal Al-Fatihah Allah cuma sebut umum je, dia adalah Tuhan penguasa sekalian alam, umum Allah sebut. Dan di sini Allah sebut kan, Allah perincikan ada bendera, ada tuan dia. So ini dia diperincikan apa tanda-tanda Tuhan itu ada yang ditunjukkan dalam alam ini, iaitu bumi. Maka ayat untuk mereka ataupun tanda bukti yang terang untuk mereka ialah bumi al-ard, bumi al-maitah, yang mati, bumi yang mati. Ahyainaha, kami hidupkannya. Ni Allah gunakan kami di sini kan, Allah berbangga dengan perkara yang Allah nak sebutkan ini, Allah nak sebutkan dia je yang boleh buat. Kami hidupkannya, ni apa, bumi yang telah mati. Allah mula-mula sekali sebut tentang tanda-tanda bukti Allah Azza wa Jalla ialah dengan dia menghidupkan bumi yang mati. Kenapa ini menjadi tanda yang awal? Kerana ini antara isu paling besar yang sedang berada dalam musyrikin Mekah. Kan sebelum ni kan dah sebut mereka tak percaya dengan apa? Dengan hari kebangkitan. Mereka tak percaya kalau manusia ni dah jadi tulang belulang, bagaimana mereka itu akan dibangkitkan semula. Yang dia pelik macam ni, kalau dah jadi tulang tu boleh bangkit semula, dia pelik. Maka Allah sebutkan kan, ayat sebelum ni Allah sebutkan apa? Ayat sebelum ni Allah sebutkan umat-umat terdahulu Allah dah binasakan dan mereka tak balik ke keluarga mereka, dan semua tu nanti akan dihimpunkan, dihadirkan balik. So bila sebut dihimpunkan, maknanya apa? Maknanya mereka itu semua nanti hidup. Sebab takkan nak himpunkan tulang-tulang, nak himpunkan debu-debu, kan tak ada makna lah. Sebab nak diberikan balasan. Maka mestilah muhdarun itu menunjukkan orang yang hadir. Maksudnya mereka itulah hidup. Jadi orang musyrikin Mekah yang mendengarnya, sudah tentu mereka balik pada isu yang sebelum itulah. Iaitulah mereka tak percaya bahawa nanti bila mereka itu mati akan dihidupkan semula. Maka Allah bagi contoh. Kan, tengok Allah SWT. Allah nak menyatakan sesuatu pada kita, dan kadang-kadang kita tak boleh nak nampak, nak faham proses tu bagaimana. Kerana keterbatasan akal kita. Tak boleh nak bayangkan. Macam mana orang dah mati, dah jadi tulang, dah jadi serbuk-serbuk tu boleh hidup balik. Kan kalau macam orang muka Islam tu dibakar jadi debu. Macam mana nak hidupkan balik? Akal tak boleh nak proses benda tu. Maka Allah bagi contoh yang mudah. Allah bagi contoh yang mudah. Sebab tu dalam Quran Allah banyak cerita benda-benda yang kita tahu. Allah cerita bila Nabi SAW sebutkan tentang syurga. Kan Nabi kata Allah sediakan untuk orang beriman itu syurga. Mala ainun ra'at, apa yang mata tak pernah tengok, wala udhunun sami'at, apa yang telinga tak pernah dengar, wala khatar ala qalbi bashar, apa yang tidak pernah terlintas di hati sesiapa pun. So itu syurga. Tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang syurga, semuanya benda kita dah tahu. Allah sebut tentang selepas ni Allah akan sebut tentang tentang kebun, Allah sebut tentang pohon tamar, Allah sebut tentang anggur, Allah sebut tentang arak, Allah sebut tentang susu, tentang madu. Tu semua benda yang kita dah tahu, dah pernah tengok, dah pernah dengar, dah pernah rasa. Itu cerita tentang syurga. Kenapa? Kerana Allah kena cakap mengikut kadar akal kita. So kalau Allah cerita satu perkara yang kita tak tahu, macam berkaitan inilah. Kan Allah cerita nanti manusia dah jadi debu, dah tinggal tulang, Allah akan hidupkan balik. Akal tak boleh nak proses benda tu sebab tak pernah tengok lagi depan mata benda tu terjadi. So tak boleh nak proses, nak percaya pun jadi susah. Sebab
Kan orang kata seeing is believing. Tengok baru boleh percaya kan. So orang tunggu nak tengok dulu baru nak percaya. Tapi orang yang bertakwa, dia tak perlu tengok baru nak percaya. Dia yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang ghaib. So tak perlu tengok pun. Dah percaya dah. Asalkan dia datang daripada Allah dan juga daripada Nabi SAW. Maka musyrikin Mekah, mereka cuba nak membayangkan guna akal. Nak membayangkan dia terjadi depan mata. Maka sebab itu tak boleh nak apa? Nak brain, orang kata cannot brain. Point apa yang disebutkan itu. Ya Zainul, sorry Ustaz, mungkin saya tertinggal point macam mana bendera itu dikaitkan dengan suatu tanda. Okey, baik. Allah sebutkan, Allah perkenalkan diri dia kali pertama pada surah Al-Fatihah. Dia adalah Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Dan alam ini adalah makna lain untuk alam adalah bendera. Adalah bendera. Bendera fungsinya apa? Bendera fungsinya untuk nak memberitahu bahawa tempat ini ada pemilik dia, ada pemerintah dia, dia ada kawasan jajahan dia. Kan? Maka kalau katalah ini kita punya, kan? Kawasan ini kita punya. Soalnya kita akan letak apa? Kita akan letak pagar. Kalau kita tak letak pagar, ada tak kemungkinan orang akan masuk tanah kita? Adalah. Orang main suka-suka je teroka tanah kita? Adalah kemungkinan itu. Sebab apa? Tak diletakkan tanda. Tapi bila diletakkan tanda, walaupun simple, dia tak letakkan pagar elektrik ke kan? Tak, dia tak letakkan pagar penuh, tapi dia letakkan tanda. Kan orang dulu nak tandakan sempadan tanah, dia buat apa? Dia tanam pokok kelapa, kan? Penuh pokok kelapa, kita tahu ini kawasan. So itu adalah tanda bahawa tanah itu ada orang punya, tanah itu ada pemilik dia dan itu dia punya kawasan dan tak boleh suka-suka hati nak pergi buat sesuatu dekat situ. Maka alam ini ada pemilik dia. Alam ini secara keseluruhannya kalau kita bayangkan, dia adalah umpama satu bendera. Alam ini keseluruhannya adalah umpama bendera. Bendera untuk apa? Bendera untuk bagi tahu bahawa ini semua ada pemilik dia, ini semua ada tuan dia, dan ini semua adalah kawasan jajahan seseorang. Dan saya sebutkan satu zat, iaitu Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita nak bagi tahu ini adalah tanah kita, kita kena buat apa? Kita kena letak tanda lah. So orang letak kayu, orang tanam pokok kelapa, orang buat pagar, macam-macam lah orang buat untuk nak beritahu itu tanda dia. Orang letak batu sempadan, tanda. Maka alam ini Allah nak bagi tahu ini ada pemiliknya, Tuhan. Maka Allah nak letakkan itu, dan Allah letakkan wa ayatul lahum. Kau boleh tengok dalam alam ini, nanti kau akan nampak tanda-tanda ni, semua ni ada pemilik dia. Semua ni dalam alam ni kau akan nampak ada dia punya pemilik dia. Dan semua tempat yang kau tengok ni ada apa? Ini adalah kawasan dia. So bila berada dalam kawasan orang, boleh buat sesuka hati tak? Tak bolehlah buat sesuka hati. Ada dia punya tata tertib dia yang perlu dipatuhi. Baik. Maka Allah mulakan nak beritahu tanda dulu kewujudan Allah itu ada, sebab Allah tak nampak. Allah itu tak boleh dilihat. Maka Allah nak bagi tahu kewujudan dia itu bagaimana, kan? Macam kalau kita nak bagi tahu seorang itu ada akal ataupun tak, dia ni boleh fikir ataupun tidak, apa yang kita buat? Kita akan bagi dia soalan. Sekaitan bagi soalan kiraan, kan, tambahlah 33 tambah 33. So bila dia boleh jawab 66, maka kita tahu, oh, dia ni ada ilmu. Ilmu tu boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Boleh nampak tak ilmu? Tak boleh nampak. So dia diukur dengan apa? Dengan tanda-tanda untuk bagi tahu yang dia ni ada ilmu. Dan mengukur tahap ilmu, orang buatlah ujian. Dan mengukur tahap ilmu. Sebab ilmu tak boleh nampak. Kalau ilmu tu boleh nampak, dekat nampak je seorang ni keluar bar kepandaian dia tu, kan, keluar bar. Oh, ini bar dia tinggi ni, kan, oh, pandai dia, IQ dia tinggi ni. Oh, ini bar dia rendah ni. Ini bar dia merah ni, menyala-nyala, kan, macam Ultraman tu, kan. Teruk sangat dah. Dia punya bar ilmu dia ni rendah sangat ni.
tak boleh nak nampak. Maka ilmu, sebab tu kita buat apa, ujian, nak mengukur kadar kefahaman, kadar ilmu yang dapat. Itu tanda dia. Maka alam ini semua tanda adanya Allah Azza wa Jalla. Tanda adanya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok, dah boleh nampak. Tetapi Allah sebutkan dalam contoh-contoh ni semua ni, Allah sebutkan tanda-tanda yang bergerak. Supaya kita boleh nampak. Tanda-tanda yang bergerak supaya kita boleh nampak. Kalau dia statik, mungkin kita rasa macam, kan, kita susah sikit nak nampak kan. Tapi bila tanda itu bergerak, dia lebih apa? Lebih menonjol, lebih mudah nak nampak kan. Kalau kata ada apa? Ada ular ke kan dekat dalam semak tu, dia diam je. Kita tak nampak ni. Kan? Tapi kalau dia bergerak, kita boleh nampak, ada. Maka tanda-tanda kewujudan Allah di atas muka bumi ni, Allah tak ambil tanda yang statik. Allah tak ambil batu. Kan, batu. Dalam ayat-ayat yang Allah sebut tentang diri dia, Allah tak cerita tentang batu. Tak ada. Allah kata, dan tengoklah kepada batu. Sedangkan kalau tengok pada batu, ada tak tanda kekuasaan Allah? Ada. Tengok batu, ada tanda kekuasaan Allah. Cuba cari video di bahagian-bahagian sebahagiannya di bahagian China, tempat yang diorang menghasilkan jet kan, yang pakai jet, orang Cina suka pakai kan, jet tu. Kalau hijau yang mahal lah, macam color tu. Cuba tengok diorang pergi ambil kat mana, diorang ambil batu tu kalau kita tengok tak selera pun, batu macam batu sungai, kat sungai kita batu luar tu hitam, luar tu ada warna coklat-coklat sikit, lebih kurang tu je, hitam coklat-coklat sikit, itu je. Tapi bila dia belah dalam tu, ada warna hijau cair, ada warna hijau pekat, ada apa? Ada marble, ada yang warna purple, ada yang transparent. Cuba tengok, saya kagum betul, tengok, ada yang transparent. Kita nampak batu tu hitam, dia buang selaput yang hitam tu, yang tinggal adalah yang transparent, boleh nampak dalam tembus ke sebelah. Insya-Allah. Tapi luarnya semua batu sama, hitam je semua. Tapi Allah tak tunjuk tanda, Allah tak kata dan tengoklah pada batu. Allah tak sebut. Sebab apa? Sebab kalau Allah sebut dan tengoklah pada batu, batu tu tak bergerak, kita pun benda batu. Tapi Allah sebutkan semuanya tanda-tanda yang bergerak. Kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah suruh tengok pada bumi yang mati, kemudian Allah hidupkan, bergerak, ada pergerakan. Allah kata kemudian keluar dari situ biji-bijian, maksudnya mula tumbuh pokok, keluar hasil, bergerak. Kemudian waja'alna fiha jannat, dan kami jadikan padanya apa, kebun. So tanah tu kering kontang, tiba-tiba subuh hijau. Tumbuh pokok kurma, tumbuh pokok anggur, keluar dari situ mata air. Semuanya apa? Benda yang bergerak. Allah cerita benda yang bergerak. Sebab benda yang bergerak dia lebih menarik perhatian. Baik. Maka yang pertama sekali Allah nak bagi tahu tanda kewujudan dia. Allah sebutkan bahawa dia boleh menghidupkan yang mati. Kerana sebelum itu Allah sebutkan dia akan menghimpunkan balik semua untuk menerima balasan. So mungkin ada orang yang rasa macam, ya ke? Semua dah jadi tulang, dah jadi debu, macam mana pula ni? Bukan seorang dua. Entah berapa puluh bilion, trilion kot manusia nanti yang Allah nak akan hidupkan balik yang dah jadi tulang, jadi debu tu. Boleh ke? Maka Allah kata, Allah bagi contoh yang mudah, yang akal boleh fikir. Allah nak bagi kita faham. Untuk apa? Untuk kita beriman kepada dia. Allah tak ada apa kisah pun kalau kita tak faham perumpamaan Allah. Kalau Allah bagi tahu dia akan menghidupkan dan kita tak faham, kita tak percaya, Allah tak kisah pun, lantaklah. Kan? Tak ada apa kesan pun pada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah nak kita faham. Sebab Allah nak kita beriman pada dia. Maka Allah beri contoh tentang, Allah sebut manusia yang mati akan dihidupkan balik. Kita tak boleh nak faham sebab akal tak boleh nak bayangkan. Nak buat eksperimen pun tak mampu buat. So kita menyatakan perkara itu tak logik sebab apa? Tak logik kerana akal kita tak boleh nak digest perkara tersebut. Maka Allah bawakan contoh yang mudah untuk kita boleh nampak. Seperti mana tadi kita sebutkan tentang syurga. Dalam syurga tu semua nanti tersedia apa yang kita tak pernah tengok, tak pernah dengar, tak pernah rasa, tak pernah terfikir.
Itu semua dalam syurga. Tapi hakikatnya bila Allah cerita tentang syurga, Allah cerita semua benda yang kita dah tahu. Buah-buahannya kita dah tahu, minumannya jenis yang kita dah tahu, gelasnya kita dah tahu, pinggannya, semua benda yang kita dah tahu. Kenapa? Kerana kalau Allah cerita benda yang kita tak tahu, macam mana otak kita nak digest perkara tersebut, lalu nak tertarik ataupun beriman kepada perkara tersebut, kan? Kalau saya sebutkan satu jenis makanan sebelum ini, saya pernah sebutkan satu makanan, kan? Namanya bintus sahan. Bintus sahan. Satu makanan di Yaman, kan? Maksud bintus sahan, kan? Siapa yang dapat jawab soalan pada malam ini, saya akan berikan dia satu hadiah yang sangat istimewa. Namanya bintus sahan. Ada tak orang nak jawab soalan kuis? Tak ada. Asal sebab apa benda bintus sahan pun dia tak tahu, tak pernah tengok. Apa benda pun dia tak tahu apa benda tu. So dia tak tertarik. So tak ada. Kan? Tapi pada saya bintus sahan tu sangat sedap. Dia satu makanan, kan. Orang makanan rupanya Ustaz, saya ingatkan dia nama kereta ke, nama motor ke, ataupun nama tanah ke Ustaz nak bagi. Rupanya nama makanan. Dia nama makanan. Dibuat pada roti dan juga madu. Kan? Saya kata sangat sedap. Tapi orang yang tak pernah dengar, apa benda lah. Dia tak buy in pun dengan saya punya hadiah tu. Maka Allah sebut benda yang kita tahu. Dan berada di sekeliling kita, itulah bumi yang telah mati dan hidup semula. Dan perkara ini majoriti daripada kita akan mudah untuk nampak. Bagi siapa yang memerhatikan. Kalau siapa yang tak nak perhati, tanda depan mata dia besar pun dia tak akan boleh nampak, kan? Orang kata nak cek barang tak jumpa, kan? Depan mata besar gajah tak nampak. Sebab kalau dah tak nampak tu memang tak nampak lah. Maka bumi yang mati itu, Allah kata kami hidupkan semula. Bumi yang mungkin asalnya itu subur, kemudian dia menjadi kering. Kemudian dia menjadi kering. Lalu Allah hidupkan dia kembali. Bagaimana? Dengan Allah turunkan hujan. Yang Allah turunkan hujan. Allah suruh fokus pada bumi yang mati yang dihidupkan balik, itu je. Kan? Allah tak, kita tahu bumi mati hidupkan balik sebab apa? Sebab air. Air itu datang hujan, Allah turunkan. Allah tak suruh tengok tentang hujan dulu, tak apalah, hujan tu cerita lain lah. Tengok dulu bumi yang senang nak tengok. Sebab ada kat bawah aja. Bumi yang mati kemudian dihidupkan balik kerana adanya air hujan yang diturunkan. Maka perkara itu orang-orang musyrikin di Mekah, kerana ketika di Mekah, kita tahu negara Arab kadar peratusan penurunan hujannya rendah. Jadi untuk melihat tanah yang kering, yang mati itu mudah. Maka bila turunnya hujan, mereka sendiri boleh melihat, kan, tanah tu daripada merekah akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi bercantum semula, kan? Macam mana dia orang mengadun tepung, kan, kering, kan, letakkan air dia jadi bercantum cantik elok je, kan. Maka mereka berada di kawasan yang tanah itu kering dan mereka boleh melihat bagaimana perubahan tanah apabila turunnya hujan. Lebih-lebih lagi sekarang kita cerita lah, kan, dah mula menghijau, bukan je air hujan je yang turun, sungai pun dah mula mengalir. Itu yang pertama. Kemudian Allah sebutkan wa akhrajna minha habban faminhu ma ya'kulun. Dan kami keluarkan daripadanya itu apa? Daripada bumi yang mati yang telah dihidupkan balik itu, keluarkan apa? Keluarkan habban, biji-bijian, faminhu ma ya'kulun, dan daripada biji-bijian itu mereka makan. Allah sebutkan biji-bijian dan Allah sebutkan faminhu, dan sebahagian daripadanya mereka makan. So ini bentuk biji-bijian yang umum, kan, dan kalau di tanah Arab itu
Dan antara biji-bijian yang ada apa? Biji-bijian apa yang ada kat tanah Arab? Oh, ada siapa pernah, ramailah pernah ke sana kan? Boleh kongsikan ke apa antara biji-bijian yang ada di tanah Arab? Adanya apa? Gandum kot. Gandum. Adanya gandum kan. Kerana orang Arab ni mereka lebih banyak makan makanan ruji mereka itu adalah yang berasaskan tepung. Kan? Maka biji-bijian itu perkara yang tidak asing bagi mereka. Faminhum ma yakulun, dan bukan biji-bijian gandum saja, ada biji-bijian yang lain yang berjenis-jenis yang mana mungkin mereka tak makan, tapi siapa makan? Yang makan adalah binatang-binatang. Bahkan binatang-binatang ternakan mereka mungkin yang makan. Maka Allah sebut faminhu yakulun, dan sebagian daripadanya mereka makan, itulah biji-bijian itu. Allah fokuskan yang utama kepada biji-bijian dan Allah sebutkan yakulun, yang mereka makan. Kenapa? Kerana Allah nak bagi tahu bumi ini kalaulah dia itu tidak subur, dia tak hidup, maka apa kesannya? Kesannya ialah mereka tu memang tak ada makan lah. Kesannya ialah mereka tak ada makan. Kalau bumi itu terus mati dan Allah tak hidupkan. So kesan directly ialah mereka tak makan. Jadi Allah SWT selalu beri contoh yang dekat dengan manusia supaya manusia tu boleh relate dan boleh fikir kesan dia. So kadang-kadang Allah sebutkan terus kesan dia. Dan sini Allah sebut biji-bijian yang tumbuh itu kamu makan. Kamu makan. Maka kalau biji-bijian itu tak tumbuh disebabkan bumi itu mati kerana hujan tak turun, maka kamu memang tak dapatlah makan. Dalam pada Allah memberitahu, bahkan Allah memberitahu perkara yang mereka dah tahu, Allah juga nak apa? Umpama nak perli mereka ini juga. Mereka tak percaya bagaimana yang orang yang mati itu boleh dihidupkan kembali. Dan Allah kata, bumi yang mati itu kami boleh hidupkan. Dan daripada situ, kamu dapat makan. So, lagi nak banyak cerita. Kamu boleh makan ini sebab bumi ini hidup. Kami yang menghidupkan. Jadi kenapa kamu tak boleh nak percaya pula nanti orang yang telah mati itu kami boleh nak hidupkan semula. Kerana kalau manusia itu mengkaji bumi yang telah kering kontang, dia nak hidupkan balik tanpa air, boleh tak? Tak ada. Satu je sumber dia nak hidupkan balik bumi, dengan air. Boleh tak nak hidupkan bumi dengan biji benih? Tak boleh. Nak hidupkan bumi dengan apa? Nak hidupkan tak ada. Nak bagi bumi apa? Nak bagi hidup? Tak boleh. Dia hanya boleh dihidupkan dengan satu saja. Itulah air. Air je yang boleh menghidupkan. Maka manusia itu dihidupkan dengan satu saja zat, iaitu Allah SWT yang saja yang boleh nak menghidupkan manusia. Dan seperti mana air, manusia tak boleh nak kontrol air tu, nak bawa keluar, nak bagi apa, air dia luar daripada kawalan manusia. Kita tak boleh nak kontrol air. Nak paksa air tu keluar daripada tanah tak boleh. Nak cipta air tak boleh. Maka begitu juga Allah SWT. Tak ada siapa yang boleh nak kontrol Allah, nak mengarahkan Allah. Hanya dia saja yang boleh buat. Maka daripada bumi itu yang hidup, Allah bagi contoh yang pertama. Daripada situ tumbuhnya bijian yang kamu makan. Allah nak relatekan balik pada manusia. Jika mereka tak percaya tentang penghidupan semula selepas kematian. Secara zahirnya, orang-orang musyrikin Mekah, mereka menyatakan dengan mulut bahawa macam mana orang yang mati nanti boleh dihidupkan semula. Secara tidak zahirnya, orang yang tidak percaya dengan kebangkitan selepas daripada kematian, maka dia tidak akan apa? Dia tidak akan beramal untuk
kehidupan selepas kematian. Orang yang kalau kata sekarang ni dia tahu nak exam dah dekat, tapi kita tengok dia tak study, duk keluar malam, lepak dengan kawan, balik lewat, duk ngadap handphone. Ada tak gaya dia macam orang nak jawab, nak menghadap exam? Kalau ditanya tak ada, kan? Gaya orang tahu ada exam nanti, gaya dia macam mana? Gayanya dah tak ada keluar rumah dah. Tak ada lepak-lepak ni semua tak ada. Main handphone, ngadap main game tak ada. Dia akan ngadap buku, dia akan belajar. Sebab apa? Nak exam. So itu gaya orang yang tahu exam dah dekat. Maka begitu juga gaya orang yang tahu nanti dia akan dibangkitkan semula. Orang yang kalau dia tahu dia akan dibangkitkan semula, bagaimana dia? Bagaimanakah dia? Kalau dia tahu dia akan dibangkitkan semula, maka dia tidak akan membuang masa. Dia tak akan bermain-main. Dia akan menjaga setiap perkataan dan perbuatan dia. Dia akan menjalankan seluruh perintah Allah dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab dia tahu nanti dia akan mati, dia akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan. Tapi orang yang kalau dia tahu, dia percaya nanti dia akan mati dan dia akan dihidupkan kembali oleh Allah. Tapi kita tengok dekat cara dia tu, solat tak berapa kisah, Quran tak berapa kisah, kan? Puasa tak berapa kisah, nak jaga percakapan, perbuatan tak berapa kisah. So, adakah itu gaya orang yang percaya bahawa dia akan mati dan dia akan dibangkitkan semula? Bukan. Tak menunjukkan gaya yang orang yang percaya itu. Seperti mana orang yang exam tadi itulah. Kalau dia percaya exam dah dekat, dia akan study. Tapi kalau dia tak study, bila kita tanya dia, tahu tak exam dah dekat? Dia akan kata, tahu. Lepas tu kita akan kata, habis tu buat apa? Kenapa tak study? Kita pelik kan? Sebab apa? Kalau orang yang tahu exam dah dekat, dia akan study. Maka kalau orang yang dia tahu, dia akan mati dan dihidupkan semula, tapi dia tak kisah pun nak buat baik, nak beramal, itu ke tanda orang yang dia tahu dia akan mati dan dihidupkan semula? Itu bukan tanda dia. Itu tanda dia tak tahu. Dia tahu secara teorinya, tetapi realitinya yang benar-benar sebenarnya dia tak tahu. Dan itu yang Nabi SAW sebutkan, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa menghitung, menghisap dirinya dan dia bekerja untuk 5 amila ba'dal maut wa amila 5 ba'dal maut, dan dia bekerja untuk selepas kematian dia. So itu yang orang yang dia tahu dia akan dibangkitkan balik. So dia bekerja untuk kehidupan selepas mati dia. Maka orang yang kalau dia buat tak tahu je, kan, kat dunia dia sibuk kerja untuk kehidupan dunia dia sahaja, dia tak hiraukan tentang kehidupan akhirat dia, maka itu sebenarnya orang yang tidak percaya bahawa nanti dia akan mati dan akan dibangkitkan semula oleh Allah Azza wa Jalla. Datang anak saya hantar air. Ayat ke-34. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan di bumi itu jannat, kebun-kebun, min nakhilin, kurma, wa anab, dan anggur. Ini satu tanda dia. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Okey. So kita dah ada satu tanda kat sini. Ini tanda yang kedua, ini tanda yang ketiga, ini tanda yang keempat. Masih sebut tentang bumi yang dihidupkan balik. Dan kami jadikan pada bumi itu yang telah dihidupkan balik jannat, adanya kebun. Daripada kurma dan juga saya teringat, inilah soalan siapa? Ajar Ruzaimah. Ada ke malam ni? Ruzaimah ada ke? Tak ada. Tak ada. Ini soalan yang ditanyakan tapi dia tak ada pula malam ni. Tak apa, nanti boleh dia tengok ulangan. Ajar Ruzaimah bertanya,
apa beza di antara nakhil dan juga an-nakhl? Nakhil dan juga an-nakhl. Nakhil ini maksudnya apa? Nakhil maksudnya kurma, a'nab maksudnya anggur. Baik. Kalau kita lihat pada surah yang ke-50, 50 ayat ke-10. 50 ayat 10. Muka surat 518. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Ayat 10. Serta pohon-pohon kurma. Baik. Perkataan di sini adalah an-nakhlah. An-nakhlah. Kurma. Tadi dalam nota kita, dalam ayat kita bincangkan ni apa? Perkataannya nakhil. Kurma juga. Ini maksud dia. Sini adalah an-nakhlah. Maksudnya adalah kurma juga. So sebenarnya dia adalah apa? Kan? Baik. Kedua-duanya adalah kurma. An-nakhil dan juga an-nakhlah dalam terjemahan kedua-duanya adalah kurma. Baik, kita lihat satu lagi perkataan pada surah Abasa. Surah ke-80 ayat yang ke-28. Surah 80 ayat yang ke-28 muka surat 585. Wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla. Ada sekali. Dua-dua dia. Wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla. Terjemahan dan buah anggur serta sayur-sayuran dan zaitun serta pohon-pohon kurma. Baik, sini digunakan apa? Ainab dan sini nakhl. Ayat kita sedang bincangkan perkataannya adalah apa? Perkataannya adalah a'nab. Dan di sini adalah apa? Nakhil. So Quran ada gunakan perkataan nakhil dan juga nakhl, an-nakhla, ada juga ainab dan juga a'nab. Baik. Pertamanya, ini bentuk ayat yang kita banyak jumpa dalam Quran. Allah banyak sebut tentang pokok kurma, pokok anggur, pokok kurma, pokok anggur. Dua benda ini. Baik. Kenapa? Pertamanya, Allah bagi contoh pokok-pokok yang ada kat negara Arab. Kurma dan juga anggur. Kenapa? Kerana Allah nak bagi mudahlah perumpamaan itu boleh dilihat. Maka Allah berikan perumpamaan yang mudah untuk difahami. Itu yang pertama. Maka Allah letakkan kurma dan juga a'nab, iaitulah anggur. Yang kedua, kenapa dalam banyak ayat Allah mention kurma anggur. Dalam ayat lain Allah kata wa fawakiha katsiratan. Kurma, anggur dan buah-buahan yang banyak. So dua buah ni je yang Allah sebut nama dia. Yang lain tu Allah cuma simpulkan dengan buah-buahan yang banyak. Wa fawakihatin katsirah. Dan buah-buahan yang banyak. Itu je Allah simpulkan. Allah tak ceritalah buah apa kan. Allah sebut buah-buahan yang banyak. Baik. Kenapa? Maka kalau dilihat para ulama bincang berkaitan dengan perkara ini, berikan pendapat. Antaranya ialah pohon kurma ia melambangkan pokok-pokok nanti di syurga yang batangnya itu keras menjulang ke atas. Pokok kurma mewakili pokok-pokok nanti di syurga yang batangnya itu keras dan menjulang ke atas. Adapun anggur, dia mewakili
pokok-pokok buah-buahan yang kita katakan, kita bahasakan dia sebagai tumbuhan renik. Tumbuhan renik. Yang tumbuhnya itu menjala, batangnya itu tidak keras. Maka buah-buahan yang batang-batangnya itu keras, kita ada apa lain daripada kurma, kita ada pokok kelapa, kita ada pokok manggis, pokok durian, pokok harum manis. Pokok apa? Banyak pokok yang batangnya itu keras, menjulang ke atas. So itu semua diwakili oleh an-nakhil, pokok kurma. Dan kita ada nanti dalam syurga buah-buahan yang dia menjala. Kita ada pokok strawberry, kita ada buah tembikai, kan, rock melon. So, itu semua tumbuh-tumbuhan yang apa? Yang renik, tumbuh-tumbuhan yang dia menjala, batangnya itu tidak keras. Maka dia mewakili pelbagai jenis tumbuhan buat dari sudut buah-buahan yang batangnya keras dan batangnya itu lembik, yang menjulang ke atas besar ataupun yang rendah yang berada di bawah. Maka nak bagi tahu semua jenis ada. Maka disimpulkan dengan kurma dan juga anggur, dua benda ni. Baik, itu yang ketiga. Itu yang kedua. Yang ketiga, pohon kurma itu satu buah-buahan yang dimaklumi di semenanjung Arab. Saya hilang ke Cikgu Melini, saya ada di sini. Mungkin Cikgu Melini boleh refresh semula. Satu tumbuhan yang dimaklumi, sebut je kurma, sebut je tamar, orang tahulah, kan? Orang dah tahu dah buahnya itu bagaimana. Maka Allah sebut benda yang diketahuilah. Kemudian disebutkan anggur. Anggur adalah bukan satu tanaman yang meluas di tanah Arab, akan tetapi dia adalah satu buah-buahan yang melambangkan kemewahan. Sebab itu kalau tengok apa cerita-cerita Arab, bila sin Arab tu kan duduk dekat dia punya majlis tu kan, macam pelamin tu kan, macam dalam cerita Piramli, Alibaba ada 40 penyamun kan Piramli duduk berehat kan hari yang dia pergi bercuti tu. Lepas tu ada beberapa pelayan tengah suapkan apa anggur, kerana dia lambang kepada kemewahan. Dan kalau orang Arab, bila tetamu datang, antara buah-buahan yang akan dihidangkan adalah buah anggur. Itu dia tanda menghargai tetamu yang datang. Maka bila cerita tentang syurga, Allah akan cerita tentang tumbuhan ini. Dan pada ayat ini Allah sedang menyebut tentang kesan daripada bumi yang telah mati, yang Allah telah hidupkan semula. Maka daripada situ tumbuhnya apa? Kebun-kebun jannat, kebun-kebun yang dalamnya itu pelbagai tumbuhan ada. Buah-buahan macam-macam ada, sebab dekat tanah Arab bukan ada kurma aje kan. Ada juga apa tu buah oren, ada juga buah apple kan. Ada buah-buah yang lain, bukan kurma aje yang ada sebagai tanaman dekat tanah Arab tu. Ya, Allah nak bagi tahu dia disebabkan macam mana boleh ada kebun-kebun yang menghijau, yang menumbuhkan pelbagai jenis buah-buahan itu. Dia bermula daripada yang asal tadi, iaitu bumi yang telah mati, yang telah dihidupkan semula. Kalau kita lihat, Allah bermula dengan sebut tentang apa? Allah sebut tentang habban dulu. Allah sebut tentang biji-bijian, benda yang kecil-kecil. Kemudian Allah sebut tentang kebun. Allah bagi sebut dah tentang benda-benda yang besar. So bila sebut tentang benda yang kecil dulu, kemudian Allah sebut tentang benda-benda yang besar, pohon tamar dan buah-buahan yang pelbagai. Kan? So Allah nak menunjukkan bahawa daripada satu sumber ini, tanah yang subur, dia memberikan manfaat yang pelbagai, memenuhi kehendak dan keinginan dan selera manusia yang pelbagai. Maka apa yang kita makan, kalau kita hanya dihidangkan dengan habban, dengan biji-bijian,
Ataupun kita kat Malaysia ni hanya dihidangkan dengan nasi je. Puas tak makan. Walaupun kita ni memanglah kan makan benda lain kan. Pergi makan hari tu anak nak belanja makan western kan. Makanlah steak wagyu kan. Balik rumah akhirnya apa nak nasi juga. Kan dah memang tekak tu tak boleh kalau tak ada nasi kan. Pergi KFC tu bawa nasi juga kan. Makan nasi juga. Kalau dihidangkan dengan satu je tak puas. Maka dia kena dihidangkan dengan pelbagai benda, barulah akan apa? Kita akan rasa puas. Sebab kalau nak ikutkan rasa kenyang, makan nasi je boleh kenyang dah. Makan roti je, makanlah satu buku roti tu. Nasi makanlah 3 pinggan. Kalau kata nak kenyang, boleh kenyang. Tapi puas tak? Terpenuh tak selera tu? Tak. Dia kena ada pelbagai. Kan? Lepas tu kita nak lauk yang pelbagai. Kita nak apa? Buah pun kadang ada hari rasa nak makan buah yang manis. Kadang ada hari rasa nak makan buah yang masam. Kan? So dia ada nak memenuhi selera tu. Pelbagai yang Allah berikan. Daripada satu sahaja puncanya, iaitulah bumi yang telah dihidupkan semula. So keywordnya Allah tengah cerita tentang apa ni? Allah tengah cerita tentang benda-benda yang kita makan, dan keywordnya apa yang Allah nak suruh ingat balik pada proses awalnya itu. Puncanya itu apa? Puncanya itu Allah yang bagi hidup bumi ni sampai kita dapat menikmati pelbagai makanan. So Allah nak suruh ingat balik kan dia. So itulah dia tanda kewujudan Allah Azza wa Jalla. Kalau ditanya tentang apakah tanda kasih sayang Allah, itulah ditanda dia. Kalau ditanya tentang apakah tanda karim Allah, sifat pemurah Allah, itulah ditanda dia. Kalau ditanya apakah tanda latif, kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada manusia, itulah ditanda dia. Dengan satu perkara, kita kalau bumi ini Allah suburkan, Allah hidupkan balik, Allah tumbuhkan satu je jenis pokok, buah yang paling kita suka, kan? Katakanlah kita semua suka buah tembikai, katakan. Tetap berapa hari kita makan tembikai? Berapa lama tahan makan tembikai? Tak lama. Tak lama, lepas tu akan bosan. Tapi betapa latif, maha lembutnya Allah Azza wa Jalla, maha pemurah, maha sayangnya Allah kepada hamba dia. Diberikan pelbagai jenis makanan. Kerana kalau nak diikutkan untuk makan untuk hidup ataupun setakat nak rasa kenyang, satu makanan je sudah cukup. Tapi Allah tahu keinginan kita tak puas. Kita akan nak yang lain, rasa yang lain. Maka dengan pelbagai buah-buahan ini yang konteksnya kepada musyrikin Mekah, pelbagai buah-buahan yang mereka sedang nikmati, Allah nak mereka ingat satu perkara je. Siapa yang hidupkan? Allah. Dan Allah itulah dia Tuhan yang bagi tahu bahawa nanti bila semua dah mati, dia akan hidupkan kembali. Dan dia telah buktikan bahawa bumi yang telah mati, kering kontang itu, dia telah hidupkan balik. Asbabnya adalah, dia letakkan asbablah air sebagai asbabnya sahaja. Dan Allah boleh menghidupkan bumi walaupun tanpa air. Cikgu Mulani kata walaupun macam kaum Nabi Musa, jemu dengan manna dan salwa, mereka minta sayur, bawang, betul. Dapat makanan dari syurga pun masih lagi rasa bosan, kan? Maka semua buah-buahan ni Allah nak musyrikin Mekah ketika itu ingat balik satu perkara je, iaitu Allah Azza wa Jalla. Dia mampu menghidupkan bumi yang mati itu hingga mengeluarkan pelbagai hasil yang mereka sendiri nikmati. Maka kenapa mereka yang sedang makan tanaman hasil daripada bumi yang hidup yang sebelum itu telah mati, kenapa mereka tak boleh nak percaya bahawa nanti manusia yang hidup, nanti mati, nanti akan dihidupkan balik oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan
padanya beberapa mata air. Al-uyun, mata air. Maka Allah pancarkan daripada bumi ini adanya mata air al-uyun asalnya daripada ainun. Ainun maksudnya mata. Dalam Quran ada pakai ruwetnya satu je, ain je. Kita gunakan ainun mata. Tapi jamaknya ada dua. Jamaknya ada dua. Ini satu jamak dia, al-uyun. Satu lagi jamaknya adalah al-a'yun. So ini jamaknya yang kedua. Ni ruwetnya sama, mata. So untuk mata ada dua jamak, satu al-uyun, satu lagi al-a'yun. Ada dua jamak dia. Ini belajar nanti apa? Yang dah belajar bahasa Arab dia lalulah bahagian jamak taksir ni. Nanti siapa yang belum pelajari insya-Allah kita akan pelajari. Kedua maksudnya adalah mata-mata, cuma bezanya dalam Al-Quran Allah asingkan dua ini penggunaannya. Al-uyun Allah gunakan untuk mata air sahaja dalam Al-Quran. Al-a'yun bila Allah nak cerita tentang mata kita lah, mata ni. So kalau untuk mata ni Allah guna al-a'yun dalam Quran. Untuk mata air, perkataan yang Allah gunakan adalah al-uyun. Kalau orang Arab tu kalau cakap dengan dia kan, kau boleh tak nanti tolong aku ni, tolonglah aku kan, dia akan cakap apa? Uyuni. Dia akan kata apa? Uyuni. Uyun, dia guna uyun, dia tak guna ayun, dia guna uyun, dia kata uyuni. Maksudnya apa? Kau jangan risaulah, aku perhati. Aku akan perhati yang kau susah aja aku tolong. So maksud dia uyuni lah. Kan itu janji dia. Dia gunakan perkataan uyun. Hai. Maka Allah sebutkan di sini yang terakhir untuk bahagian ini, tanda-tanda yang awal ialah Allah pancarkan daripada bumi ini adanya beberapa mata air. Allah nak beritahu bahawa air Allah bawakan daripada atas dan Allah keluarkannya juga daripada bawah. Maka Allah Azza wa Jalla kalau nak melakukan sesuatu, Allah boleh melakukan sesuatu itu dengan cara yang biasa yang kita ketahui ataupun dengan cara yang kita tidak ketahui. Kalau kita dah biasa dengan air hujan yang turun daripada langit untuk tempat yang macam negara Arab kan, hujannya tak banyak, maka yang mereka tahu adalah daripada atas kan. Rupa-rupanya ada juga sumber air daripada bawah. So bila tak ada sumber air di atas, ada sumber air di bawah, ia akan terus menyuburkan, yang boleh menyuburkan bumi. Maka mata air di sini Allah ceritakan tentang mata air. Nanti dekat dalam syurga pun nanti Allah cerita adanya mata air lah. Mata air ni sebenarnya adalah sebagai satu sumber kekayaan. Ingat tak kisah telaga yang dibeli oleh Uthman bin Affan radhiyallahu an? Ingat tak? Orang beriman, bersahabat dulu, kalau nak air kena beli air daripada telaga milik siapa? Milik orang Yahudi. So berapa harga dia nak jual terpaksa bayarlah. Sebab apa? Itu je telaga yang ada sumber air. So nak tak nak kena bayar je. Maka pemilik itu boleh buat ikut suka hati dia. Betul tak? Kalau dia tak nak bagi, dia tak bagilah. So kalau kata sebulan dia tak nak bagi air dekat orang Islam, sebulan lah tak ada air. So kalau kata mati kehausan, matilah kehausan. Kalau kata tanaman, binatang ternak mati sebab tak ada air, matilah. Dia control in power. Maka mata air melambangkan kepada kekayaan dan juga kepada kuasa. Status dia, mata air. Sebab itu orang Yahudi dulu dia kontrol. Dan bila telah dibeli oleh Uthman bin Affan,
Kalau kata Uthman bin Affan nak buat duit, memang akan boleh buat duit ni kan sangat banyak. Ya, sekarang pun ada orang menjual air kan. Kita pun jual air dekat Singapura lah kan. Itu sumber kekayaan. Kalau kata nak sekat, boleh sekat, nak naikkan harga, boleh naik harga kan. Sebab dah ada perjanjian beberapa ratus tahun dulu. So tak boleh nak buat apalah. Nak kata tapi al-uyun ini nanti ketika di syurga juga Allah akan sebutkan antara yang akan menjadi milik penghuni syurga adalah mata air. Dan dia adalah sumber, dia adalah tanda kekayaan dan juga kuasa, power. Baik, maka mata air Allah alirkan terus menyuburkan bumi sebagai sumber kehidupan manusia. Kenapa? Kerana kalau Allah turunkan hujan, tak akan asyik nak turun hujan je. Apa akan jadi kalau asyik turun hujan je? Banjir lah. Habislah mati semua. Pokok-pokok kecil tu, sayur-sayur habis penuh dengan air. Hidup tak? Tak hidup lah. Kalau pokok-pokok besar tu hiduplah dia kan. Hujan-hujan air banyak tak apalah. Tapi kalau tanam pokok sawi, tanam kubis, tanam cili, hujan je manjang. Hidup tak? Mati semua tu. Maka sebab itu hujan akan turun, tapi dia tak turun hari-hari. Habis hari-hari tu nak dapatkan air daripada mana kalau tak ada hujan? Allah beri apa? Allah berilah mata air yang ada daripada bumi. Dan kerana tak nak memudaratkan manusia dengan air hujan yang akan turun selalu. Dan walaupun dia turun sikit-sikit, ya, walaupun dia renyai je kan, dia tak lebat, dia renyai je. Tapi turun je setiap hari. Kan, sama jugalah. Tak boleh tawar pokok getah kalau hujan. Tak boleh nak tawar pokok getah. Tak adalah kita kereta tayar, tak adalah tayar kan, tak boleh naik kereta. Boleh naik kereta tu lah. Tapi macam Flintstone lah, angkat dia sendiri jalan. Kan, tak ada. Maka Allah pancarkan mata air. Kenapa? Balik pada asal dia. Di situ boleh lihat Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman. Boleh lihat sifat Allah Al-Karim. Boleh lihat sifat Allah Al-Latif. Allah fikir. Allah memang Allah dah sedia tahu dah. Tapi kalau kita lah kan, buat kerja tu fikir. Buat kerja tu memang fikir. Kan macam kita suka pergi IKEA kan. Sebab apa? IKEA dia punya perabot-perabot dia tu, dia cipta perabot tu macam dia fikir. Dia fikir macam mana pengguna tu nak fikir. Orang rumah kecil. Kan? So dia fikir macam mana orang rumah kecil tapi nakkan nakkan sofa. Tapi nanti tak ada space nak tidur, so dia boleh convert jadi katil. Bawah tu rumah kecil, bawah sofa boleh jadi space untuk simpan barang. So dia fikir, dia buat benda tu dia fikir. Kadang orang buat sofa je lah, okey je. Tapi bila dia buat itu dengan dia berfikir, maka dia akan, orang yang beli itu rasa seronok. Maka Allah boleh je turunkan hujan sebagai sumber air kepada manusia bagi bumi ini hidup. Tapi Allah tahu hujan banyak sangat, habislah bumi ni. Maka Allah sifatnya maha penyayang kepada hamba dia. Dia bagi sumber air. Mata air itu Allah berikan. Supaya tidak memudaratkan manusia. Sumber air yang mengalir di bawah tanah itu dia akan terus dia mengalir. Kalau kita tak tarik dia keluar, dia akan duduk je lah bawah tanah tu. So kita tarik dia keluar, barulah dia keluar. So kita boleh kontrol pengeluaran air tu, nak siram kat mana, nak tutup pipe, nak buka pipe. Hujan kita tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol. Dia turun lebat lah. Banjir lah. Dia turun sikit lah. Tak cukup kan. Baru nak rasa seronok, nak sejuk, dah panas. Kan, hujan turun sikit, naik boleh buat panas dekat bawah tu. Tapi bila mata air yang keluar, manusia boleh kontrol. Maka dengan adanya sumber air yang berterusan, apa jadi? Bumi akan terus hidup. Bumi akan terus menumbuhkan habban, biji-bijian, kurma, anggur dan pelbagai lagi pokok-pokok yang ada di dalam jannat, dalam kebun-kebun. Maka ini semua apa yang Allah inginkan, wa ayatul lahum. Ini adalah tanda untuk mereka berfikir tentang kewujudan Allah dan kemampuan Allah Azza wa Jalla dalam nak melakukan sesuatu. Sebab itu kalau kita lihat pada ayat yang terakhir surah
Al-Mulk. Kan Allah kata, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Apa pendapat kamu? Kalaulah air kamu itu yang mengalir tu jadi kering. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa lagi selain daripada Allah yang boleh nak bagi kepada kamu air yang mengalir? Kalau sumber air itu dah jadi kering, siapa lagi yang boleh nak bagi air yang mengalir? Di sana Allah bawakan satu ayat yang lain, sudut pandang yang lain. Allah tak sebutkan di sini. Sebab kat sini Allah nak suruh fikir sendiri dulu. Sini surah yang keberapa ni? Surah ke-36. Allah nak suruh fikir dulu. Tapi nanti bila dah makin penghujung Al-Quran, dah sampai surah yang ke-67, Allah sebut dia sekali tapi Allah bagi terus ayatnya supaya kita dah tak payah fikir. Baca tu dah boleh nampak dah. Sini kita kena fikir. Allah pancarkan mata air. Mata air ni menyuburkan, terus bagi kita rezeki. Macam mana kalau tiba-tiba air habis? Itu kita kena fikir sendiri. Tapi bila dah sampai surah 67, nak habis dah Quran. So peringatannya itu Allah terus bagi peringatan yang sama. Tapi Allah terus bagi directly. Tak payah fikir dah. Allah terus cakap macam mana kalau sumber air itu kering, nak bagi air, dapat air dari mana? Dah tak payah fikir dah. Allah dah tanyakan dah siap-siap soalan. Yang sepatutnya soalan itu muncul dalam diri seseorang apabila dia membaca ayat-ayat Allah. Maka pada beberapa tanda yang Allah letakkan dalam ayat 33 dan juga ayat ke-34 ini, dia nak balik kepada persoalannya yang awal. Iaitulah Allah sedang nak menyatakan, menunjukkan bukti kewujudan dia dan kemampuan dia dalam nak melakukan sesuatu. Kerana nak menjawab, nak membidas musyrikin Mekah yang tidak percaya bahawa Allah mampu untuk nak menghidupkan kembali sesuatu yang telah, manusia yang telah mati. Dan untuk kita, ayat-ayat ini Allah bawakan untuk kita pada malam ini, untuk kita nak melihat kembali betapa pada diri kita pelbagai nikmat yang Allah telah berikan. Macam-macam makan tu pelbagai lauk Allah berikan. Nikmat itu pelbagai. Kereta bukan ada satu, ada beberapa. Kan? Duit bukan ada satu, color, ada banyak color duit kita. Hingga nombornya pun ada banyak. Maka pelbagai perkara yang Allah berikan, yang daripada itu kita makan. Bumi yang hidup ini melambangkan apa? Melambangkan tempat kita mendapat sumber pendapatan, sumber rezeki. Sumber pendapatan, sumber rezeki. Bumi yang hidup diibaratkan tempat kita berniaga. Bumi yang hidup diibaratkan tempat kita bekerja. Dan daripada situ kita mendapat apa? Mendapat makan. Dapat gaji, dapat keuntungan, dapat duit, berjual beli, bekerja pagi petang. Daripada situ kita dapat makan. Dan makanan yang pelbagai. Dan Allah pancarkan di atas muka bumi ini pelbagai sumber untuk kita mencari pendapatan. Maka ada orang yang mencari sumber pendapatannya daripada penternakan, ada yang mencari daripada pertanian, ada yang mendapat sumber pendapatan daripada dia bekerja dengan orang, ada yang dapat daripada macam-macam, dia membina itu dan juga ini, daripada pembinaan, daripada perubatan. So al-uyun, mata air itu banyak Allah pancarkan di atas muka bumi ini sebagai sumber pendapatan dan rezeki kepada manusia. Maka setiap orang dia ada sumber mata air dia sendiri. Dia ada sumber mata air dia sendiri. Kalau dalam bahasa kita sebut periuk nasi. Setiap kita ada periuk nasi. Sebab tu orang kata jangan tabur pasir dalam periuk nasi orang. Kan? Itu sumber apa? Sumber rezeki dia. Maka setiap daripada kita ada mata air yang Allah telah pancarkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu adalah sumber rezeki yang Allah telah berikan kepada kita, yang daripadanya itu kita makan. Dan itu semua adalah apa? Wa ayatul lahum. Adalah dalil yang terang, bukti
tanda kewujudan Allah Azza wa Jalla, tanda sifat Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, tanda sifat Allah Al-Karim, Al-Latif, Ar-Razzaq. Banyak tanda-tanda sifat Allah Azza wa Jalla ada pada apa? Ada pada mata air yang sedang terpancar dalam kehidupan kita. Dan itu adalah wa ayatul lahum, tanda-tanda yang Allah nak kita semua lihat yang ada pada diri kita. Kita berhenti setakat itu, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Saya buka dulu jika ada cadangan, ada cadangan. Jika ada tambahan, jika ada soalan silakan. 3, 2, 1, alhamdulillah tak ada. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.